2018 saya cuba berusaha nak buat balik Melissa tau. Kalau orang nak tahu, saya jumpa Faris, Ancoy, Alif. Ini line up mana? Line up album Mystic. Saya bergabung dengan dia orang tahun 2019 tak salah saya. Saya pergi ke Singapura, saya jumpa dia orang di Johor. Saya tak pergi sampai ke Singapura. Saya pergi ke Johor Bahru, saya panggil Alif naik ke Johor Bahru. Saya dengan Ancoy dengan Faris ke Johor Bahru nak buat balik Melissa. Assalamualaikum sahabat Maya Jamsat TV. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di siri kisah-kisah lama yang korang ingin tahu, kisah-kisah lama yang korang ingin tahu lebih mendalam, ingin mengetahui hal-hal yang seterusnya daripada apa yang telah saya ceritakan. Jadi kita terus saja ke soalan yang pertama tanpa membuang masa. Okey. Soalan pertama daripada Din Ismail 3 bulan yang lalu. Ini daripada siri ke-6 dan ke-7. Tak salah saya ambil siri ke-6, siri ke-7. Soalan daripada siri 6 dan siri ke-7. Okay. Ni soalan daripada Din Ismail 3 bulan lalu. Ayat tera tak tera ni Jijo pinjam dari Pak Long ajak ke? Masa ti duduk sorang-sorang ke Tok Li, Tok Wan tak ada ke? Maaf tanya. Ayat tera tak tera ni sebenarnya memang saya ada luah pada, memang saya ada cerita dengan Abang Mamat Khalid masa tu tengah syuting filem Zombie Kampung Pisang. First time saya kenal Abang Mamat ni. Saya jumpa Awi masa tu. Awi terkejut. Kat set lah. Saya sampai kat set malam tu, saya sampai tu syuting. Saya pun tak tahu dunia syuting macam mana apa semua. Nanti saya ceritakan lah di siri yang itu. Jadi saya jumpa Awi, saya terjumpa Awi. Awi tanya, kau buat apa sini? Cakap, syuting lah Abang Mamat panggil berlakon. Kau berlakon? Kau boleh berlakon ke? Awi tanya. Lah Awi jalan cakap. Oh, kau dulu duduk kat Keramat. Banyak memang kau rokok stera banyak. Kat Keramat Saya cakap dengan Awi kak. Yalah, ada juga. Kita lepak pertama pun ada yang tera tak tera apa semua. Jadi bila saya berbual macam tu, Abang Mamat dengar. Itu yang timbulnya apa skrip yang kata Aurora cakap kita rokok stera di Lebah Keramat ni. Jadi idea tu spontan. Abang Mamat ni dia suka buat filem yang dialog dia spontan tu. Kadang dia dapat masa tu ayat tu macam pelik sikit je dia tu guna. Itu style Abang Mamat. Nanti saya ceritakan di sini yang itu. Jadi ayat tera tak tera ni saya tak sangka Abang Mamat bawa sampai ke filem rock. Itu kisah dia ayat tera tak tera ni. Tera tak tera. Awi lah saya cakap. Okey, masa ti duduk seorang-seorang ke Tok Li, Tok Wan tak ada ke? Maaf tanya. Tak ada. Saya memang duduk seorang-seorang masa tu. Saya tak ada siapa. Saya anak yang sulung, adik perempuan saya ikut mak saya ke KL, berhijrah KL setelah ayah saya meninggal. Jadi saya duduk seorang-seorang kat rumah tu lah. Itulah kisah dia. Memang tak ada siapa pun kat rumah. Rumah tu memang selalu ditinggal. Masa saya sekolah menengah pun saya duduk dengan atuk saya di Sungai Tawar. Sebab ayah saya meninggal masa tu umur saya 13 tahun. Takkan saya nak duduk seorang-seorang nak masak apa semua, bang-bang dapur tak berhenti nak menguruskan lagi. 13 tahun kan. Jadi saya duduk dengan atuk saya. Tapi saya ada balik juga rumah tu. Rumah tu memang rumah kosong. Kosong macam tu saja. Jadi itu soalan daripada Din Ismail. Okey, soalan yang kedua. Gua rapat dengan Azhar Doremi tu. Dulu. Mana dia sekarang ya? Azhar Doremi. Okey, Azhar ni saya kenal dia lama. Masa zaman-zaman saya turun KL saya dah kenal dia. Dia ni memang sahabat baik Awi. Masa tu Awi dengan Azhar ni kerja sama dengan Doremi. Kerja gulung wire, kabel, angkat amp apa semua dengan Awi sekali lah, dengan Awi Wing. Jadi Azhar ni usup mi. Sorry tak sebut nama tadi. Usup mi. Sniper Strike 3 bulan lalu. Dia kenal Azhar ni. Azhar ni dia, kalau kau nak kenal Azhar ni siapa? Azhar ni itulah dia bekerja di Doremi dengan Awi dulu. Masa dulu-dulu Awi, time-time Awi kerja kat Doremi. Jadi Azhar ni kawan rapat. Azhar ni duduk Sungai Besi. Azhar ni kisah dia, apabila Awi berjaya dengan kumpulan Wings, Azhar pula dia menjadi pengurus kumpulan MAY. Kumpulan MAY. Sampai tahun 2015-2016 lah. Sekarang ni nak bagi tahu Azhar ni sekarang dia dah kena sakit buah pinggang. Dia dah balik ke kampung isteri dia di Muar, Johor. Jadi dia cakap, saya pun baru ni dapat hubungi dia. Dia kena hemodialisis seminggu 2 kali di Muar, Johor lah, Azhar ni. Jadi kita doakan lah yang terbaik untuk Azhar. Uncle Mi ni kenal Azhar. Azhar ni kalau memang rocker-rocker memang kenal lah. Azhar ni siapa, budak-budak rocker siapa semua memang kenal. Azhar, Yazid, Saleh Saibul, semua memang dia ini semua memang nama-nama besar dalam promoter lah. Dia ni Azhar ni promoter. Itulah jawapan dia daripada Usup Mi Sniper Strike. Okey, untuk soalan yang ketiga daripada Helmi Ijam 4 bulan lalu. Helmi Ijam.
Abang ajak lagu Fairyland tu tak ada ke dalam demo tape dia bang? Kalau ada, saya nak copy dia dalam bentuk CD. Saya nak dengar lagu tu, lirik dia best. Okey, lagu Fairyland ni dalam masa dulu memang saya ada buat rakaman untuk demo. Buat rakaman macam tu atas tape je lah. Tapi bila dah hantar syarikat rakaman sana sini, jadi kita orang tak dapat jadi artis, tak ada company yang berminat, jadi lagu ni terkubur macam tu je. InsyaAllah saya akan rakamkan balik lagu ni, saya bersama Azrin main drum, Zaini Garuda main gitar, dan Nuaz ni sebagai vokal, dan saya sebagai pemain gitar bass untuk special project lah, single project untuk Fairyland, sempena mengenang sejarah Fairyland. Tapi itulah, bila dah BKP macam ni, apa benda semua tak boleh buat, semua terbengkalai. Kita nak perform, nak jamming, nak practice, nak studio, nak buat recording apa semua dah tak boleh. Jadi kita kena tunggu je lah lepas BKP macam mana kan. Kita pun tak boleh langgar SOP kan, kena wabak, saya pun sendiri dah kena, macam mana sengsara dia. Jadi kita ikutlah, tunggulah. Kalau virus ni habis, bolehlah kita buat kerja-kerja kita balik. Kalau tak habis, kita tunggulah, duduk rumah je lah sampai bila-bila. Itulah dia suara daripada Helmi Ijam. Nanti kita buat yang baru, kita buat rakam baru, kita buat satu single, kompilasi ke apa, saya akan buat satu CD, jual pada korang semua. Harga murah-murah je kawan-kawan, apa nak harga mahal kan. Okey, soalan seterusnya daripada LD 3 bulan lalu. Dia tanya simple je. Speaker M untuk gitar abang time tu macam mana ya? Oh, masa abang baru dapat gitar bass, masa tu baru dapat gitar bass, memang tak ada M. Gitar bass semua beli nak ratus, bawa balik rumah, pum pum pum, macam Jijo main lah dalam filem Frog tu, yang disembang dengan Q Haidar tu. Dia kat belakang yang si Jijo tengah kuku kelapa tu. Macam tu lah main. Dalam hati je. Duduk atas tangga pun macam tu. Semua by heart je. Rasa macam ada bunyi. Zaman dulu mana ada MM gitar tahun 86 apa semua, dapat gitar bass kosong pun dah seronok sangat. Main macam tu lah, kosong, M pun tak ada. Saya bawa balik rumah main kosong macam tu. Dalam hati lah. Bunyi dengar tak dengar. By heart lah semua. Rasa bunyi dia lah. Tapi kalau duduk tempat sunyi-sunyi, dengar bunyi tu. Gitar bass tu kalau kita petik slow-slow, dia akan dengar bunyi. Masa tu memang tak ada M, tak ada apa. Kalau pergi praktis di rumah Abang Tamizi, cocok M, baru keluar bunyi. Best juga macam tu. Sebab apa? Kita main bahat, bila cocok M, kita lagi bersemangat. Lain rasa praktis. Memang tak ada M. LD tanya. Masa tu memang tak ada M. Tapi kalau kat tempat Abang Tamizi, M dia kau nak tahu M apa? M Fender. Bapak besar, tinggi, kau punya berat. Itu kalau time show dengan Abang Tamizi, saya angkat dengan Abu Hanifah 2 orang, tak bergerak. 3 orang dengan Ilham baru boleh jalan. Besar M-Bass tu, M-Bass Fender, besar, tinggi, 4 segi besar ni, bapak berat. Itu dia punya M. Kalau kat rumah memang tak ada pakai M apa pun, kosong macam tu je. M dalam hati. Okey, untuk soalan yang seterusnya, dah macam kisah Amy Mak Piah dengan Jijo pula naik basikal mai rumah. Ke memang cerita rock tu kisah bro, dia kata. Sebenarnya tak. Abang Khalid masa tu buat filem pun, saya pun tak tahu bila masa dia buat filem rock, bila masa dia buat jalan cerita. Tapi apabila saya tengok cerita-cerita dia tu, banyak macam kebetulan, macam kisah saya. Yang dia naik basikal, Abu memang suka naik basikal. Kebetulan apa ni, Amy Mak Piah buat vokalis, dia naik basikal sana sini. Saya ada motor, saya pula Jijo. Saya tengok kisah tu, kadang-kadang saya cakap lah hati lah. Macam kisah saya je, tapi yalah, Abang Mak Khalid dia ada jalan cerita tersendiri. Tapi memang macam kebetulan. Basis Jijo saya duduk rumah, saya pun tak tahu, itu memang kebetulan. Tak ada pun persamaan sama ada Abang Mak Khalid ambil cerita saya ke, tak ada. Itu secara kebetulan. Tapi daripada segi idea adalah saya betul tambah dengan dia, sebab dia minta pendapat saya macam ni, itu adalah sedikit. Jadi itulah. Itu sebenarnya bukan kisah saya, bukan memang kisah cerita saya. Cerita saya lain, tak sama. Kisah Abu ni dia boleh nyanyi, dia terror menyanyi. Macam Amy Mak Piah ni nyanyi ke laut. Itu beza dia, sebab dia komedi kan. Okey, soalan yang seterusnya daripada Nazrin 1 bulan lalu. Soalannya berbunyi begini. Bro ajak, apa kata bro ajak kawan-kawan baik bro ni gathering ramai-ramai dan buat satu konten sembang santai, mesti gempak punya, dia kata. Memang nak buat. Memang saya nak sangat buat. Saya nak cari Irham, nak cari Abang Tarmizi, nak cari Man Panjang, nak cari Isa, nak cari Abu dan kawan-kawan yang lain, Azrin. Alhamdulillah, Zaini Garuda saya dah jumpa. Saya nak cari semua ni. Asing, Cina laut tu pun saya nak. Cina nelayan tu pun saya nak cari juga. Tapi lah bila keadaan dia macam ni, PKP, perentas daerah pun tak boleh ni. Korang nak rentas negeri, lagilah masalahnya. Jadi kita tunggu je lah lepas PKP. InsyaAllah semoga PKP ni berakhir. Itu je lah saya akan buat. Tapi 2 tahun lepas, pada tahun 2019, saya ada jumpa dengan Abu dengan Irham. Saya pergi Johor.
Masa tu saya ada buat, yalah, lepas Arwah Razim meninggal 2018. 2018 saya cuba berusaha nak buat balik Melissa tau, kalau orang nak tahu. Saya jumpa Faris, Ancoy, Alif. Ini line up mana? Line up album Mystic. Saya bergabung dengan dia orang tahun 2019 tak salah saya. Saya pergi ke Singapura. Saya jumpa dia orang di Johor. Saya tak pergi sampai ke Singapura. Saya pergi ke Johor Bahru. Saya panggil Alif naik ke Johor Bahru. Saya dengan Ancoy dengan Faris ke Johor Bahru nak buat balik Melissa dengan vokalis Alif. Tapi malangnya projek tu tak berjaya. Tak ke mana pun projek tu akhirnya gagal. Tak boleh buat. Itu last saya bersama Alif dengan Ancoy. Masa itulah saya berjumpa dengan Abu dan Irham. Kesempatan tu saya gunakan. Saya call Abu, saya call Irham, saya jumpa Abu ni. Abu jumpa dengan Abu, sembang macam-macam kisah-kisah lama. Lepas tu jumpa dengan Irham. Abu kisah dia memang dia dah tinggal dunia muzik. Lagu rock dia layan lagi. Dia layan lagi lagu-lagu rock. Saya cerita dengan dia perjalanan saya apa semua. Jadi dia rasa bangga lah. Dia pula sekarang ni kerja di Singapura. Hari tu pun start PKP, saya pun call dia. Dia kata dah tak boleh kerja, tak boleh masuk Singapura. Dia pun buat Grab sementara. Jadi itulah saya kisah saya dengan Abu. InsyaAllah ada masa yang saya akan ceritakan. Sebab masa tu saya tak bawa kamera. Saya belum ada channel lagi masa tu. Jadi saya tak fikir nak buat konten temu bual dengan dia gathering sama-sama. Macam Irham lah. Saya jumpa dia serentak. Saya jumpa dia kat hotel apa. Saya melupa lah hotel. Tak ingat. Saya jumpa Irham. Irham pun cerita kisah dia. Kisah-kisah lama. Dia cakap dengan saya dia main gitar lagi. Gitar tu ada kat rumah lah. Dia dengan amp dia. Dengan gitar dia. Gitar dia ada lagi. Amp dia pun ada lagi. Oh, tu yang seronok dengar cerita. Dia kata baru-baru ni. Dia kata aku cuci gitar aku. Cuci. Keluarkan pada hard case kan. Lepas tu amp tu aku servis. Speaker aku buka apa semua. Cuci apa semua. Bini aku marah dia kata. Bini aku bising tak bagi aku main gitar dah dia kata. Bising bebel lah. Aku baru tak tahu je. Betul apa aku rockers kan? Apa aku bukan takut bini dia kata. Tapi bini aku ni kadang-kadang menyeramkan dia cakap. Habis tu dia buat gitar tu dah lap apa semua. Dia pasang balik speaker tu. Dia pasang terbalik. Wire tu dia pasang terbalik. Dia buka switch, petik kita, puff, terbakar dia speaker. Bini dia punya bertepuk tangan dia kata. Ada nasib dah sekarang gitar tak bunyi kata. Tak apalah nanti lepas PKP ada duit nak bela gitar tu. Dia cakap dengan saya. Itulah kisah Irham. Seronok lah berbual dengan dia. Nanti saya buat konten lah dengan Abu dan Irham. Saya turun ke Johor kalau lepas PKP kan. Kalau tak ada apa-apa. Jadi itulah Muhammad Nazrin. Saya dah jawab soalan anda. Okey, kita soalan yang seterusnya daripada Muhammad Abu. Nama Abu ni. Kak Abu Hanifah Muhammad Abu. Ingatkan betul-betul lah budak tu kena tikam. Oh, ini siri yang ke-8 tak ada saya. Ke-7 ke-8 yang saya kena pau tu. Saya kena pau kat Taman Komplek. Masa lepak Taman Komplek tu saya memang baru nak baru nak belajar DJ Rockers. Ya kena pau dengan Mamat. Kalau kau nak tengok kisah selanjutnya kau tengoklah. Siri yang ke-8 lah tak ada saya. Saya kena pau tu. Okay, soalan dia macam ni. Ingatkan betul-betul lah budak tu kena tikam. Kena pau rupanya. Lepas kejadian tu terserempak lagi tak dengan dia orang. Oh, maksud si Abu ni orang yang pau saya ada jumpa lagi tak? Ada, saya ada jumpa. Saya jumpa dia kat mana? Kat Bas Stand Kelang Lama. Maksud saya dengan Brother Mi FTG, saya dengan kawan-kawan yang lain. Masa tu kita orang ada suni kahwin dekat area Bangsa ke area belah-belah PJ lah. Tapi masa tu kita orang bukannya band yang tetap macam Abang Mi main bass, saya pun main bass. Lepas tu cari gitaris 2 orang, vokalis 2 orang, drummer 2 orang, kita orang pergi ramai-ramai. Jadi kat situ kita jam suka-suka tau. Bertukar-tukar apa semua. Dulu memang masa saya lepak kat wilayah komplek, memang kerja saya itu je lah. Kalau ada function kena kahwin, aku nak buat kena kahwin ni cakap, aku sediakan barang korang datang lah. Jadi kita datang ramai. Tak kisahlah bassist ada berapa orang, penyanyi ada berapa orang, gitaris ada berapa orang, kita bertukar-tukar main. Masa itulah kisah saya jumpa Mamat ni. Masa kita orang ramai-ramai dekat Bas Stand Kelang. Saya nak tunggu bas nak pergi ke Bangsa ke Kampung Kerinci saya. Budak yang pau saya ni, saya jumpa dia orang. Masa tu saya dekat Bas Stand Kelang Lama. Saya nak pergi ke Kampung Kerinci tak silap dengan Brother Mi FTG, kawan-kawan yang lain. Kita ada projek kuning kahwin masa tu. Nampak dia cam saya lagi tau. Saya cam muka dia. Bukan dia tak cam saya, tapi saya cam muka dia. Yalah, dia pau saya kan. Tu dah berapa tahun. Dah lama kes tu. Saya cakap dengan Brother Mi, Muhammad ni pau saya dulu dekat Taman Komplek. Oh, ya ke cakap. Lepas tu Brother Mi panggil, "Oi, Mat sini," kata. Sekali nampak saya pun dia lari 2 orang. Lari ke tepi sungai. Saya jumpa budak tu. Dia merilau sana sini. Port dia Bas Stand Kelang Lama, Central Market, Taman Komplek.
Memang kerja dia mengapau je. Rocker Mak Ipis. Tu memang ada jumpa. Tapi lepas tu tak jumpa lah dah. Itulah soalan daripada Abu 4 bulan lalu. Okay, terima kasih Abu. Okay, jadi itulah dia untuk siri yang keempat. Lu tanya gua jawab. Sebab saya pun sebenarnya mood saya terganggu ni. Emosi terganggu. Sebab adik saya 2 hari lepas tiba-tiba muntah-muntah, jatuh pingsan, dan sekarang ni ada kat Hospital Ampang, dah tak sedarkan diri. Doktor pun tak tahu apa punca penyakit dia. Masih sampai hari ni tak tahu apa punca penyakit. Jadi saya pun nak ikutkan ni pun, saya tengah bersedih ni. Tapi saya kena jugalah buat konten untuk teruskan saya punya channel. Adik saya ni umur dia lebih kurang dalam 38 tahun lah. Dia seorang yang pendiam. Dia tak ramai kawan. Adik bongsu saya. Dia kerja dia balik kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja. Saya dah recommendkan dia dengan awet-awet. Tapi akhirnya awet-awet tu lari macam tu je. Sebab ni terlampau pendiam. Adik saya ni sekarang ni dia dah terlantar ke hospital. Tak sedarkan diri dah 2 hari. Saya pun tak tahu sakit dia apa. Doktor pun masih tak tahu. Dia cuma muntah-muntah, kemudian pingsan. Jadi saya cuba juga perubatan tradisional. Adalah beberapa orang kawan saya yang tahulah sikit pasal apa kan. Dia cakap adik saya ni terkena dengan bersama ada buatan orang ataupun orang nak try terkena dia ke, saya pun tak tahu. Jadi saya cuba nak berubat. Saya nak contact Brother Jaka pun, Brother Jaka pun saya dah lost contact dengan dia sekarang. Saya dapat tahu, saya cari Brother Jaka juga 2-3 hari ni. Saya dapat tahu dia ada di Sungai Besar, dia berkahwin dengan seorang cikgu, tapi saya tak dapat hubungi dia, contact number dia pun tak ada. Jadi sekarang ni PKP, nak jumpa dia, nak call dia pun dah tak boleh. Jadi kita cuma berserah pada Allah, kita berdoa pada Allah lah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Minta tolong korang semua doakan adik saya ni, Muhammad Azmil Ali, adik bongsu saya, satu-satunya adik lelaki saya, supaya dia boleh sembuh dan pulih seperti sedia kala. Okey, jadi like, subscribe channel YouTube saya pada semua kawan-kawan, share. Jadi saya ucapkan semoga maju jaya kepada semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.